bagi Dun Slim. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang sudi untuk hadir bersama kami pada malam ini. Dan kita sudah pun berada di penghujung tahun Hijrah. Dan kita akan sambut tahun baru Hijrah pada hari Khamis ini. Sempena itu kita juga memerlukan kepada satu kebangkitan di kalangan umat masyarakat kita semua ini untuk mengatur langkah yang lebih baik untuk masuk ke tahun baru Hijrah yang bakal kita sama-sama jejaki pada menjelang ataupun pada maghrib malam besok, pada maghrib malam besok, iaitu perkiraan tahun baru Hijrah dia bermula daripada maghrib. Kalau permulaan tahun baru Masihi bermula 12:01 tengah malam. Tapi tahun baru Hijrah dia bermula maghrib. Jadi ada amalan-amalan yang pada setengah orang dia beramal, iaitu doa penghujung tahun sebelum daripada maghrib. Kemudian bila masuk maghrib, sampai sembahyang maghrib, doa awal tahun, minta supaya kita diberikan kebaikan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentu kita kena banyak berdoa, memohon kepada Allah dihindari daripada segala masalah yang kita hadapi, khususnya masalah wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, dan negara kita juga tidak terlepas. Dan sekarang ini kita lihat makin mengganda wabak yang baru ini, super spreader. Sangat bimbang kalau ini tidak dikawal betul-betul, maka sudah tentu ianya akan memberikan kesan yang lebih buruk kepada kehidupan kita semua. Jadi sempena tahun baru Hijrah yang bakal kita sambut pada malam besok, kita harap semua di kalangan masyarakat kita ini sudah bersedia dari segi kerohaniannya, dari segi pemikirannya, dari segi jasmaninya. Kita mesti kuat. Kita kena kuat kerohanian kita kena kuat jiwa kita kena kuat mental kita, dan kita kena kuat jasmani kita untuk melalui kehidupan yang lebih mencabar pada masa yang akan datang. Dan dalam masa yang sama, kita tidak boleh melepaskan tanggungjawab dari sudut untuk menguruskan masalah negara kita ini. Negara kita ini kita tidak boleh biar hanya kepada orang-orang yang orang anggap orang politik, pemimpin politik untuk mengurus, tetapi mengurus negara ini mesti bermula daripada setiap individu, masyarakat dan rakyat yang ada dalam negara kita, khususnya pengundi-pengundi. Dalam konteks pilihan raya kecil Dun Slim ini, walaupun dia hanya peringkat negeri, tetapi dia mempunyai isyarat-isyarat tertentu jika keputusan yang diambil oleh masyarakat pengundi-pengundi di sini, dia boleh memberikan isyarat tertentu kepada pemimpin-pemimpin politik yang ada dalam negara kita ini, bahawa rakyat tidak bersedia untuk sekali lagi dipermainkan seperti mana yang berlaku pada sebelum pilihan raya umum yang lalu. Pilihan raya umum yang lalu kita tengok macam mana negara kita ini berada di ambang keruntuhan dari sudut akhlak politiknya. Kalau kita lihat bagaimana kerakusan pemimpin-pemimpin negara kita ini yang merampas hak rakyat. Dan sekarang tuan-tuan pun dah dapat lihat bagaimana mahkamah menjatuhkan hukuman daripada apa yang telah pun didakwa oleh kita semua pada sebelum daripada pilihan raya umum yang lalu. Kita lihat hari ini masih lagi ada perbicaraan yang masih berjalan kepada orang-orang tertentu, pemimpin-pemimpin politik tertentu. Ada yang lawan tuduh menuduh. Umpamanya ada orang yang didakwa, isteri bekas Perdana Menteri dahulu didakwa ada terlibat dengan penyalahgunaan dan sebagainya. Kemudian dia pula menuduh kepada bekas Menteri Pendidikan melakukan perbuatan yang untuk mengambil kesempatan mengumpul kekayaan dan sebagainya. Semua ini menggambarkan kepada kita bahawa macam mana keadaan negara kita ini sedang berada pada kedudukan yang
yang begitu teruk. Oleh sebab itu, kita seharusnya memikirkan bagaimana untuk kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara kita. Untuk selamat negara kita, kita tak boleh sekali lagi patah balik ke belakang. Kita sudah melangkah. Kita telah bangkit. Pilihan raya umum yang lalu, Malaysia bangkit. Malaysia bangkit, rakyat bangkit, umat ini bangkit di negara kita. Bangkit dengan satu kesedaran yang tinggi. Oleh sebab itu, bila berlaku di pertengahan jalan, rupa-rupanya di dalam kebangkitan rakyat itu ada pemimpin-pemimpin yang khianat, yang meruntuhkan kebangkitan rakyat, membentuk satu kerajaan rakyat, yang kerajaan yang mendapat mandat daripada rakyat diruntuhkan. Kerana apa? Kerana khianat terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat. Jadi sebab itu, untuk kehadapan ini, untuk pilihan raya akan datang, bermula daripada pilihan raya kecil ini, signal harus diberikan. Isyarat mesti diberikan oleh masyarakat dan rakyat. Allah Ta'ala pilih penduduk, pengundi-pengundi di Dun Slim ini untuk mewakili rakyat Malaysia, untuk memberikan isyarat tertentu bahawa rakyat akan bangkit semula. Malaysia sekali lagi akan bangkit, rakyat sekali lagi akan bangkit untuk apa? Untuk mengembalikan mandat rakyat seperti mana yang telah pun kita lakukan pada pilihan raya umum yang lalu, memberikan Pakatan Harapan, menolak kleptokrat, menolak pemimpin-pemimpin yang rakus, pemimpin yang memikirkan tentang mengumpul kekayaan untuk anak isteri mereka, sehingga mengabaikan tanggungjawab kepada masyarakat dan rakyat yang ada dalam negara kita. Kita tak mahu pemimpin-pemimpin yang berbanyak bermain politik. Bermain politik yang sehingga mengabaikan kepentingan rakyat. Menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpinkan oleh Tun Dr. Mahathir. Itu menunjukkan bagaimana mereka bermain politik. Mereka hanya berfikir tentang soal kepentingan mereka. Sekarang, negara kita berada dalam keadaan yang cukup lemah akibat daripada ramai di kalangan mereka ini, pemimpin-pemimpin yang ada ini, pemimpin yang banyak bermain politik untuk kepentingan mereka. Bukan mereka fikir untuk rakyat. Cuba tuan-tuan fikir. Tak pakai mask. Ni tak pakai pelitup muka ni, kalau berjalan di tempat-tempat awam, tempat ramai ni, kena denda berapa? 1,000. Kena denda 1,000. Tapi kalau pemimpin yang berimpun dan sebagainya, tak ada apa. Tak ada tindakan pun yang dibuat. Sebab itu kita minta kepada kerajaan baru-baru ni, ahli-ahli parlimen, daripada Pakatan Harapan, daripada pejuang dan sebagainya, kita minta, kita buat satu kesepakatan, kita tuntut supaya dikurangkan kepada 250. Nak denda-denda supaya kita nak disiplinkan masyarakat kita ni supaya pakai pelitup. Kita minta kurang 250. Takkanlah nak ambil kesempatan di tengah kesusahan yang dihadapi oleh rakyat. Rakyat terlupa kadang-kadang benda tak biasa pakai. Benda tak biasa pakai. Kita bukan boleh ingat selalu kita nak letakkan di muka kita. Jadi bila tak biasa ni kita lupa. Kadang-kadang dia balik daripada buat kebun kan, takkan di kebun nak pakai pelitup muka di tengah-tengah kebun. Tiba-tiba dia balik jumpa dengan polis tahan, dia dah kena denda 1,000. Jadi tak wajar bagi saya bahawa untuk kita jatuhkan denda. Ini menunjukkan bahawa proses pembinaan negara kita ini tidak melihat kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Yang dilihat oleh ialah mereka hanya fikir untuk beri sementara. Dia fikir beri duit, bila beri bantuan itu, selesai masalah. Tidak. Bagi saya, kita tidak boleh memikirkan penyelesaian sementara. Ni baru betul. Tak. Okey. 1, 2, 3. Kita pindah sana tak apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dia jauh sangat, dia tak buat tangkap ni. Dia kena dekat. Kat sini tu, cantik ah.
Babi kat sini ya. Kat sini. Ya, okey. Baik. Saya melihat bahawa mereka tidak berfikir tentang jangka panjang kehidupan masyarakat dan rakyat. Yang mereka fikir, apa dia? Dia nak bagi duit. Betul, saya bersetujulah kita bagi duit kepada rakyat untuk penyelesaian sementara. Tetapi kita kena melihat bagaimana penyelesaian kepada jangka panjang. Selepas daripada bulan 9, bulan 10 ini, bila tamat moratorium, kita terpaksa nak kena bayar hutang. Sekarang kalau kita ada hutang kereta, hutang motor, hutang itu dan sebagainya, kita dapat menangguhkan sejak daripada beberapa bulan yang lalu. Tapi selepas bulan 10 ini kita takkan ada. Kita terpaksa pergi berjumpa sendiri dengan bank, minta rundingan belas kasihan. Tapi kalau bank tak bagi, kerajaan tak dapat buat satu keputusan, dia serah hanya kepada bank. Kalau bank tak bagi, apa akan jadi kepada kita? Ini bagi saya sesuatu keadaan yang akan lebih buruk. Masalah pembuangan pekerja, pemberhentian pekerja, sehingga sehingga Julai baru-baru ini sudah 72,000 pekerja yang diberhentikan. Tadi saya berjumpa dengan pegawai di kementerian saya dulu, Kementerian Sumber Manusia. Saya kata, berapa anggaran unjuran sampai habis tahun ini, berapa ramai dijangka akan berhenti kerja? Dia kata 120,000. Sampai habis tahun ini dijangka 120,000. Itu pun dia kata, itu jangkaan awal. Tetapi kemungkinan dia akan lebih. Kerana apa? Kerana bila tamat moratorium, ada syarikat-syarikat yang tak mampu lagi untuk nak biayai gaji kepada pekerja-pekerja. Bila tamat subsidi upah yang diberikan kepada syarikat untuk bayar gaji kepada pekerja, habis, dia tak mampu untuk nak bayar gaji. Dan sudah tentu lebih ramai lagi pekerja-pekerja yang akan diberhentikan. Macam mana kita nak bantu kehidupan? Ini yang perlu kita fikir. Sebab itu saya lihat bahawa kerajaan yang ada sekarang ini, dia tidak melihat kepada persoalan-persoalan ini. Yang dia melihat ialah macam mana untuk nak menyelamatkan kedudukan mereka. Kerajaan kita ni terlalu lemah. Ada 111 saja. Di parlimen hanya ada 111 saja ahli parlimen yang menyokong kerajaan. Dan keadaan ini ditambahkan lagi dengan perbalahan di kalangan kerajaan Perikatan Nasional ini. Perbalahan antara pemimpin UMNO dengan PBBM umpamanya. Perbalahan antara pemimpin UMNO dengan PAS dan juga PBBM dengan PAS. Ini semua berlaku perbalahan dalaman mereka. Dan UMNO tidak bersedia untuk nak beri kerusi yang lebih kepada PBBM. Contoh bagi saya. Baru-baru ini pun berlaku sindir menyindir dalam ucapan satu majlis yang berlaku di Dun Selim ini. Ini bagi saya sesuatu yang menggambarkan bahawa ketidakkestabilan politik negara kita dan akhirnya tidak ada tumpuan kepada bagaimana untuk nak membina balik negara kita ini. Jadi sebab itu kita tidak boleh lagi membiarkan keadaan yang begini berterusan. Kita kena bagi isyarat yang jelas, untuk supaya pemimpin-pemimpin negara kita ini dapat isyarat yang jelas bahawa rakyat nakkan kestabilan, rakyat nakkan keadaan yang lebih menjaminkan masa depan yang lebih selamat. Bukannya rakyat nakkan kuasa itu stabil, tetapi stabil kepada siapa? Pemimpin yang korup umpamanya, pemimpin yang terkenal dengan parti yang mereka dukung itu parti yang korup, seperti mana yang kita lihat pemimpin-pemimpin yang telah pun didapati bersalah dan sebagainya. Ini saya tak naklah nak sentuh. Tuan-tuan pun lihat bagaimana Datuk Najib dia datang ke sini, dia bersumpah dia tak guna duit itu dia. Tapi ini mahkamah yang hukum dia. Mahkamah yang jatuh hukum. Semua cas yang didakwa ke atas dia, semua didapati bersalah. Semua didapati bersalah. Jadi bagi saya bahawa dia nak nak bersumpah dan sebagainya, itu terpulang kepada dia lah. Tetapi bagi saya bahawa rakyat tidak boleh lagi balik ke belakang. Saya cukup heran macam mana keadaan negara kita ini boleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri bersama dengan
penjenayah untuk nak membina negara kita. Saya tak tahu macam mana keadaan ini. Apakah selepas daripada ini, kerana kepentingan politik kedudukan dia sebagai Perdana Menteri, untuk dijamin selamat, okey, dia bersedia untuk membebaskan mereka. Apakah boleh berlaku begitu? Mustahilkah berlaku begitu? Kalau dalam suasana hari ini, kalau tuan-tuan tengok di Sabah, tuan-tuan tengok di Sabah, usaha membeli apa nama, pemimpin politik adun-adun di Sabah kan, sampai ada didakwa ditawar sampai 32 juta. Ditawar sampai 32 juta, ada ditawar sampai 10 juta dan sebagainya. Tapi akhirnya tak jadi, ketua menteri dia bubar Dewan Undangan Negeri. Jadi duit tu kita tak tahulah apa akan jadi. Adakah macam gambar Piramli, Ahmad Nispu kata minta balik, bagi balik duit aku. Jadi ini berlaku, maknanya sampai 32 juta ditawar hanya semata-mata kerana apa? Kepentingan politik. Tuan-tuan, saya, YB Salihuddin ni, semua ni ada harga. Kalau kami nak khianat kepada kepentingan rakyat, kalaulah katalah ditawar kepada 32 juta, saya ambil 32 juta tu. Berapa hari orang nak maki saya? Sampai kiamat. Allah, sampai kiamat apa? Lepas tu telefon saya lah. Kalau saya nak khianat kepada perjuangan rakyat, ambil 32 juta, pergi duduk di Australia, beli rumah di Australia lah kan. Lepas sebulan, hak mana duduk maki saya tu telefon, jom kami nak pergi berjalan rumah hang di Australia kan. Kata mai saya bagi duit tambang pergi. Tapi itu bukan kepentingan saya. Kepentingan kami yang masih berada bersama dengan rakyat ni. Kerana apa? Kerana nak melihat negara kita ini selamat, rakyat kita terbela dengan integriti yang ada kepada pemimpin-pemimpin. Tapi hari ini semua pemimpin-pemimpin yang memerintah negara kita ini, dia melihat kepada kedudukan politik. Saya kata tidak mustahil pemimpin kerajaan yang ada pada hari ini nak pertahankan kedudukan mereka sebagai Perdana Menteri ataupun jawatan menteri yang lain. Dia sampai kepada peringkat dia boleh lepaskan kes mereka. Tak mustahil. Sebab kalau tak lepas, katalah tuan-tuan, UMNO tarik diri UMNO tarik diri daripada kerajaan yang sekarang ni. Apa jadi kepada kerajaan ni? 5 orang yang tarik diri dia nah. 5 orang yang tarik diri. Tumbang kerajaan. 5 orang tarik diri. Ahli Parlimen UMNO. Tak mustahil ini boleh berlaku. Sebab apa? Sebab masing-masing ada kepentingan. Yang nak tarik diri kerana apa? Kerana dia ada kes mahkamah. Dia sedang dibicarakan. Aku boleh urut. Yang ada jawatan Perdana Menteri ni, dia kata apa? Aku nak jadi Perdana Menteri lagi. Aku tak mau jadi Perdana Menteri paling singkat dalam dunia. Dia tak mau jadi Perdana Menteri yang paling singkat dalam dunia. Dia nak jadi Perdana Menteri yang lebih lama. Jadi akhirnya akan berlaku tawar-menawar. Dan ini akan merugikan rakyat kerana mendedahkan negara kita ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang korup. Jadi saya lihat bahawa keadaan begini harus disekat oleh masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Yang keduanya ialah kita tidak mahu satu ketika pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan agama, contohnya, yang memperjuangkan agama atas nama agama, mereka menolak UMNO. Atas nama agama menolak UMNO. Tapi hari ini atas nama apa untuk terima UMNO? Contoh, parti UMNO, bukan orang UMNO bagi saya, bukan orang UMNO. Saya bersetuju semua masyarakat kita ni kita harus bersatu. Orang Melayu, orang Islam, semua kita bersatu. Kita okey, tak ada apa masalah bagi saya. Tetapi di manakah satu ketika dahulu kita memperjuangkan agama, kita memperdagangkan agama? Kita didatangi dengan membaca ayat Quran, dengan membaca hadis dan sebagainya. Haram undi UMNO. Tiba-tiba hari ini dia pun nak suruh undi dacing. Ni PAS lah. Saya daripada PAS. Kami dikecam dulu Tok Imam. Sewaktu kami ambil keputusan untuk nak meninggalkan PAS. Kami tinggal PAS kerana apa? Kerana kami tidak bersetuju hasrat pemimpin-pemimpin PAS untuk bekerjasama dengan UMNO. Dengan Barisan Nasional. Sebab kita dapat melihat bagaimana parti UMNO yang korup.
Saya tahu di sini ramai di kalangan ahli-ahli UMNO dan juga ada juga ahli PAS. Kita tak bersetuju kerana macam mana kita sebuah parti yang memperjuangkan Islam yang suci tiba-tiba nak pergi bekerjasama dengan parti yang korup. Dia kata tak, mana ada. Pemimpin menafikan. Presiden PAS menafikan, tak ada dan sebagainya. Dia kata ini fitnah daripada puak-puak jahat yang ada dalam PAS pada waktu itu kami. Kami dituduh munafik, haraki, macam-macam dituduh. Akhirnya kami ambil jalan untuk meninggal kerana kami yakin daripada semua bukti, bahan bukti yang ada itu cukup jelas. Saya antara orang yang akhir masuk keluar daripada PAS. Apa Presiden PAS kata pada saya bila wartawan tanya dia? Dia kata Mahfuz tu dah mati lama baru nak tanam. Ini ayat seorang ulama, dia kata Mahfuz tu dah mati lama baru nak tanam. Itu wartawan tanya saya kata tak apa, saya kata itu saya tak ada ambil hati kepada seorang ulama besar, dia nak kata apa pun dia katalah. Saya kata saya sentiasa hidup sebagai seorang pemaaf dalam kehidupan saya. Tapi nak ringkas dia ialah bila keadaan itu berlaku. Bila keadaan begitu berlaku, hari ini apa yang tuan-tuan dapat lihat? Terbukti PAS dan UMNO bekerjasama. Sedangkan dulu makan nafi. Tuan-tuan boleh buka balik. Sehingga diajak kepada kita bila nak mengundi dulu. Ahli-ahli PAS ni kena ingat. Ahli PAS. Diajak oleh ulama PAS bila nak mengundi ni. Seluruh kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Doa supaya gelapkanlah mata kami daripada melihat lambang dacing. Hanya melihat lambang PAS ya. Ni. Ulama-ulama PAS ajak. Hari ni mengundi di Dua Selim ni, tak tahulah doa apa dia baca. Saya masih ingat lagi doa yang diajak oleh ulama-ulama PAS supaya gelapkan mata daripada memandang lain daripada lambang bulan purnama. Doa adik Tok Guru Nik Aziz yang masih hidup lagi di Stadium Sultan Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, KO UMNO. Perkataan dia tu KO UMNO. Ya Allah, ya Tuhan kami dalam doa sembahyang hajat di Stadium Sultan Muhammad. Ya Allah, tuan-tuan boleh buka dalam YouTube. Ya Allah, ya Tuhan kami, KO UMNO. Sekarang, ya Allah, ya Tuhan kami, OK UMNO. Tak, saya bukan nak timbulkan permusuhan. Saya bukan dengki kepada penyatuan orang Islam, orang Melayu supaya tak nak bergaduh. Betul. Itulah yang kami bawa dalam PAS dulu. Tapi kami tidak digemari. Kerana apa? Kerana dia anggap bahawa kita ni terlalu liberal dan sebagainya. Tetapi hakikatnya apa yang berlaku, kita hanya tak nak ada kerjasama dengan parti politik, bukan dengan orang. Dengan orang kita nak berhubungan yang baik. Kita berbeza parti politik, kita berbeza pemahaman politik. Saya selalu tekan, hanya ibarat seperti mana ayak dalam cawan. Ada yang nak teh, ada yang nak kopi juga. Tapi boleh duduk semeja. Walaupun isi cawan tu berbeza. Ada Milo, ada teh, ada kopi, ada Nescafe, ada orang panggil apa? Neslo, Cam-O, macam-macam. Jadi itu yang kita nak supaya politik kita berbeza. Tak ada apa masalah. Tetapi untuk nak kerjasama memerintah negara dengan satu keadaan yang buruk di mana pemimpin yang korup, kita tak boleh terima. Tapi hari ini mereka bersedia mengangkat kembali pemimpin-pemimpin yang korup daripada dalam negara kita ini untuk diangkat menjadi pemimpin. Jadi bagi saya sesuatu yang cukup menyedihkan kami, tetapi kami terima semua itu walaupun dikecam sewaktu kami keluar daripada PAS, dikecam berbagai-bagai. Tetapi saya nak mengingatkan kepada ahli-ahli PAS, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita diajak dulu ni haram undi UMNO dan sebagainya. Tiba-tiba hari ini kita disuruh untuk mengundi lambang dacing. Kita dulu diharam untuk mengundi lambang dacing. Jadi inilah yang harus dilihat oleh kita semua. Jadi apapun yang penting kepada saya ialah mari kita bawa satu perubahan. Kita bangkitkan kembali kesedaran. Kita wujudkan kebangkitan baru Malaysia.
Malaysia mesti bangkit. Malaysia mesti bangkit dengan awal Muharram, tahun baru Hijrah. Malaysia mesti bangkit dengan 31 merdeka untuk sekali lagi kita merdekakan kehidupan kita ini daripada penguasaan pemimpin-pemimpin yang rakus. Jadi insya-Allah saya percaya dengan calon yang kita kemukakan ini, walaupun atas nama lambang pokok, tetapi dia merupakan calon daripada parti baru yang bakal didaftarkan nanti, iaitu Parti Pejuang ini yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir. Dan sekali lagi kita akan membawa satu perubahan yang saya harap tuan-tuan semua akan memberikan sokongan kepada yang bahagia Saudara Amir Khusairi, seorang peguam syar'i yang mempunyai banyak pengetahuan tentang masalah-masalah bagaimana nak menangani penindasan yang berlaku kepada termasuk kepada peneroka. Selalunya berlaku penindasan-penindasan yang tuan-tuan sendiri perlu ingat tentang bagaimana kisah-kisah sebelum ini. Dan saya kira bahawa seorang peguam Amir Khusairi ini mengetahui hal-hal perundangan ini yang boleh memberikan pembelaan kepada kita semua. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan rahmati kita semua. Selamat menyambut Tahun Baru Hijrah dan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-63 insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wadi Mahfuz yang berkongsi kita beberapa pengalaman. Permit kita tunggu jam 11 malam dan tanpa membuang masa, Datuk Seri Salahuddin Hayub untuk sama-sama hadir ke depan untuk kita mendengar sedikit cetusan yang dibawa oleh Datuk Seri. Silakan Datuk Seri. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurusi majlis, sahabat saya yang berhormat Datuk Mahfuz bin Haji Omar, Naib Presiden Parti Amanah Negara, kepada pimpinan-pimpinan daripada Pakatan Harapan, pimpinan-pimpinan daripada Parti Pejuang Tanah Air, dan seterusnya kepada peneroka Felda Bersaut yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Saya rasa telah banyak penjelasan yang telah pun diberikan oleh rakan saya sebentar tadi. Yang berhormat Datuk Mahfuz telah mengupas beberapa isu-isu menarik tanah air, dan kita sedia maklum bahawa pilihan raya kecil ini datang dalam keadaan kita tidak memintanya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan ianya berlaku. Dan saya rasa kita semua harus mengambil kesempatan dan peluang ini untuk pengundi-pengundi di Dun Slim, khususnya di Felda Bersaut 4 ini, untuk kita menunjukkan sikap kita, pendirian politik kita terhadap beberapa perkara besar yang telah berlaku dalam tanah air kita. Kita sedia maklum kenapa Saudara Amir Khusairi ini muncul.
Kenapa dengan tiba-tiba ada parti yang lambang pokok, parti bebas? Kenapa tiba-tiba seorang pemimpin yang bukan sekadar bertaraf kebangsaan, bertaraf nasional, tetapi pemimpin di peringkat dunia antarabangsa, iaitulah yang berbahagia, yang berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, pada umur 95 tahun, sanggup lagi untuk bertarung di medan politik tanah air dengan hujah-hujah yang saya rasa kita mesti bersama memikirkan kenapa dia menentang kerajaan perikatan nasional yang dipimpin oleh rakan dia sendiri, rakan kita sendiri, yang bersama-sama menubuhkan Pakatan Harapan. Kita menang pilihan raya yang ke-14 dengan nama Pakatan Harapan, tiba-tiba dikhianati di tengah jalan, dan atas sebab itulah yang berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil sikap untuk menentang kepimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ada orang mungkin berfikir, kenapa tidak Tun join saja? Tun tak perlu susah-susah. Tun tidak perlu berpeluh lagi pada umur 95 tahun. Tun tidak lagi perlu bertarung. Dan sekiranya Tun mahu terus ingin menjadi Perdana Menteri, join saja. Dengan pemberontakan atau pengkhianatan yang dibuat, yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, dan Tun masih boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Kenapa Tun tidak mahu? Kenapa Tun menentang? Kenapa Tun telah berdiri sekali lagi menubuhkan Parti Pejuang Tanah Air? Tuan-tuan sekalian, benda ini bukan kecil. Benda ini bukan perkara-perkara yang kecil-kecil. Kalau Datuk Seri Najib pada hari ini telah pun dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan didenda oleh mahkamah membayar denda hampir 200,000 juta ringgit Malaysia atas kesalahan yang dia buat. Rakyat kena ingat bahawa apa yang Najib lakukan itu tidak akan dapat dilakukan tanpa Tun bersama dengan Pakatan Harapan menang pilihan raya yang ke-14 dan mengheret apa yang kita katakan dulu perompak, penyamun dan pencuri, yang akhirnya tuduhan itu bukan fitnah, tuduhan itu bukan rekaan, tetapi telah pun dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Walaupun kita faham dari segi perundangan, Datuk Seri Najib boleh lagi appeal, merayu di Mahkamah Rayuan, dia boleh lagi merayu di Mahkamah Persekutuan, tetapi hakikatnya sekarang ini ialah Datuk Seri Najib telah sabit hukuman itu di peringkat Mahkamah Tinggi. Dengan semua tuduhan itu, dia didapati bersalah. Kalau kerajaan Barisan Nasional tidak tumbang, maka tuan-tuan sekalian, penjenayah bukan sekadar penjenayah nombor 1 Malaysia, tetapi penjenayah setakat ini nombor 1 dunia masih bebas berkeliaran dan menyalahgunakan kuasanya sebagai orang nombor 1 negara. Sebab itu istilahnya adalah kleptokrasi. Maknanya jenayah yang digunakan oleh orang yang paling berpengaruh dalam sesebuah negara, menggunakan kedudukan dan menyeleweng wang dan harta rakyat di negeri yang mereka diberikan mandat untuk memerintah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, penting pilihan raya ini bagi rakyat
untuk menentukan. Orang Felda Bersaut, jangan fikir pilihan raya ini pertarungan antara Melayu dengan Cina. Bukan. Ini bukan pertarungan perkauman. Ini bukan pertarungan kaum, pertarungan agama. Bukan. Ini pertarungan maruah. Pertarungan yang mesti orang-orang Felda Bersaut membantu kami yang bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk memulihkan kembali negara ini daripada diperintah oleh perompak, penyamun dan pencuri. Dan jelas tuan-tuan sekalian bahawa yang berlaku dalam parlimen semalam, ya, ini yang berlaku dalam parlimen semalam, Datuk Seri Najib juga memberikan undi kepada Perikatan Nasional, bermakna tuan-tuan sekalian berlakunya persekongkolan yang nyata di antara Perikatan Nasional dengan mereka, dengan orang yang telah disabitkan dalam mahkamah. Tuan-tuan sekalian, inilah negara yang harus kita ambil alih kembali kuasa untuk kita mengembalikan maruah dan mandat rakyat. Tadi yang berhormat Datuk Mahfuz pun dah sebut, ya. Bagaimana parti yang dianggap parti agama. Saya jawatan paling akhir dalam PAS adalah Naib Presiden paling kanan. Datuk Mahfuz juga Naib Presiden. Tuan Haji Mak Sabu juga pernah menjadi timbalan Presiden PAS. Kita tahu apa yang pernah mereka lakukan dulu. Ikrar-ikrar, janji-janji, termasuklah sumpah-sumpah yang mereka telah ajar kepada rakyat satu waktu dahulu. Ya, pada kali ini kita nak tengok tuan-tuan sekalian, adakah pendukung tegar Parti Islam buat pertama kalinya sejak lahir dunia ini sebagai ahli PAS sanggup ataupun tidak memangkah lambang dacing pada hari mengundi nanti? Itu dia tuan-tuan sekalian. Sanggup atau tidak? Tok Imam, Tok Bilal, Tok Lebay sekalian, sanggup atau tidak? Ya, sebab mereka telah mengajar kita semua dulu bahawa memang UMNO ini parti yang tidak boleh mereka undi. Ya, dan saya rasa inilah dia yang perlu kita beritahu pada rakan-rakan kita. Dan saya yakin dan percaya mereka yang benar-benar pejuang PAS, betul-betul pejuang PAS, tidak mungkin boleh memangkah lambang dacing, tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu bila Datuk Seri Zahid Hamidi datang berkempen baru-baru ini, ya, mereka hari ini pun macam dua kumpulan yang bercakaran, tuan-tuan sekalian, ya. Walaupun mereka hari ini nampak macam berkawan, tetapi mereka menanti masa dan ketika untuk membunuh antara satu sama lain, membunuh parti-parti masing-masing. UMNO akan cuba supaya untuk membunuh Parti Bersatu, dan begitulah Bersatu juga di sebaliknya cuba untuk membunuh kalau boleh Parti UMNO ini, tuan-tuan sekalian. Lepas itu Datuk Seri Zahid datang, dia minta pasal undi kat sini yang dulu adalah 864. Apa 864? 8,000 lebih yang BN dapat. 6,000 lebih yang Pakatan Harapan dapat, ya. 4,000 lebih undi PAS. Undi PAS dapat 4,000 lebih, PH dapat 6,000 lebih, BN dapat 8,000 lebih. Lepas itu secara matematik, ilmu kira-kira, Datuk Seri Zahid Hamidi minta Bersatu buktikan kalau betul-betul kau ni geng aku, supaya 6,000 itu diterjemahkan dalam bentuk undi. Satu pun dah apa? Datuk Seri Zahid kena ingatlah, waktu nak dapat 6,000 tu PH Pakatan Harapan, kita penyokong Pakatan Harapan waktu tu yang undi.
Tapi orang yang masih kekal penyokong Pakatan Harapan takkan bagi undi. Betul atau tidak? Wajib tak bagi. Jadi tuan-tuan sekalian, dan juga PAS tadi yang 4,000 lebih. Saya yakin dan percaya bahawa orang-orang PAS insya-Allah majoriti tak akan mengundi Lamang Dacing. Itu keyakinan saya. Amin. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena bekerja kuat supaya calon kita Amir Husairi ini boleh menang. Jangan rasa kita turun ni sebagai underdog. Ya. Ingat 684. Mereka dapat 8,000 lebih. PH 6,000 lebih. PAS dapat 4,000 lebih itu boleh bertukar pada bila-bila masa. Kerana dalam politik ini, tuan-tuan sekalian, matematiknya 2 kali 2 memang 4. Ya? Tetapi tidak selalunya dan tidak semestinya 2 kali 2 itu besok jadi 4. 2 campur 1 biasanya jawapannya 3. Tetapi tidak semua masa dalam politik 2 campur 1 itu 3, tuan-tuan sekalian. Jadi oleh itu saya mohon kepada sama ada kita yang menjadi petugas-petugas, ya, yang menjadi pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang hari ini bersama mendukung calon daripada Parti Pejuang Tanah Air yang terpaksa menggunakan lambang pokok kerana belum lagi sempat didaftarkan. Kena ingat bahawa keputusan dalam pilihan raya kecil Slim River ini, apa pun undi yang akan diperolehi oleh parti pokok ini, Ahmad Husairi ini akan mencerminkan keputusan pilihan raya umum jika sekiranya diadakan dalam tempoh yang terdekat. Sangat menarik tuan-tuan sekalian tentang pilihan raya kecil ini. Walaupun saya faham bahawa Dun Slim River ini dianggap sebagai kubu kuat kepada Barisan Nasional yang belum pernah lagi kalah di sini, tetapi di atas fenomena yang saya sebutkan tadi itu adalah peluang kepada orang-orang di Bersaut 4 ini untuk menunjukkan sikap kita bersama dengan kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ingin sekali lagi menyelamatkan negara daripada persekongkolan mereka yang cuba lagi melakukan perkara-perkara yang sangat besar kesannya kepada rakyat di dalam negara kita. Saya rasa itu satu mesej yang insya-Allah akan dapat kita kongsi bersama. Dan saya dah sebut tadi, apapun yang tuan-tuan akan pangkah, akan pilih, dia tidak ada kena-mengena dengan Melayu Cina. Dia tak ada kena-mengena dengan perkauman. Dia tak ada kena-mengena dengan isu agama yang sengaja diada-adakan. Ianya penting untuk kita menunjukkan isyarat bahawa kita perlu untuk membuktikan bahawa Pakatan Harapan bersama dengan kepimpinan parti insya-Allah yang boleh dan akan didaftarkan Parti Pejuang Tanah Air akan membentuk satu gelombang untuk kita menang kembali dalam pilihan raya umum yang akan datang, sebagaimana kita boleh menang dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Tentang undi Melayu, Cina, undi Cina ni tuan-tuan jangan bimbanglah. Saya rasa semua orang boleh fikir. Saya yakin tuan-tuan, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, bilangan orang Melayu dalam tanah air kita ini semakin meningkat. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Saya punya kawan-kawan sekolah aja tanya. Yang Cina-Cina yang kami jumpa setahun sekali waktu raya Cina. Tanya anak, Mr. Tan, berapa anak you? 1. Ada kawan perempuan kahwin. Ya? Tanya dia, berapa anak you sekarang?
2. Tanya. Tanya anak-anak muda Cina yang ada pada hari ini. Kalau kahwin, berapa anak? 1, 2. Nak jumpa 3. Payah. 1000 orang jumpa budak-budak muda Cina, anak berapa? 3. Payah dengar. 1, 2, 1, 2. Dan dah ada trend, tuan-tuan sekalian, anak-anak Cina ni bila dah dewasa, dah kerja, tak nak kahwin. Bermakna, tuan-tuan sekalian, dari segi angka, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, jumlah pengundi Melayu dalam negara kita ini akan meningkat kepada 70 hingga 75%. Jadi orang Melayu nak takut apa? Nak takut Cina apa? Contohnya takut sangat dengan PH merintah dulu. Kononnya Cina DAP. Apa yang berlaku di Felda Bersaut ni? Azan tak boleh. Masjid tutup. Sekolah agama tutup. Nak takut sangat dengan Cina DAP ni. Apa dia? Dimomok-momokkan. Kononnya kematian Adib, kematian Ali Bomber, contohnya dimainkan oleh PAS dan UMNO. Tengoklah kerajaan PH. Cina DAP telah menutup kes itu. Kematian Adib dipolitikkan. Ali Bomber yang kita sangat sedih. Bapa dia, keluarga dia sangat tertekan. Kenapa Adib tidak didakwa? Okeylah, dah jatuh kerajaan PH. Kerajaan DAP ni dah jatuh. Naik Modern Yasin yang ada pada hari ni. Melayu semua. Mana dia kes Adib? Siapa yang bunuh Adib? Siapa? Dulu tuduh kita sembunyikan bukti. Nak bela India kononnya, nak bela KP. Sekarang kamu semua dah jadi kerajaan. Apa jadi pada kes Adib? Tak dapat juga nak kemukakan. Kerana suka mencari saksi-saksi untuk mensabitkan kes Adib, Allahyarham Adib. Jadi tuan-tuan sekalian, isu perkauman, isu agama ini bukan lagi lah menjadi isu yang saya rasa penting untuk kita selamatkan negara. Yang penting negara kita selamatkan. Duit-duit SRC, duit-duit yang Najib terima, berbilion-bilion itu, sebahagiannya dah dapat balik. Dah dapat bawa balik dalam tanah air kita, tuan-tuan sekalian. Ya. Felda, tunggu, Isa Samad akan didakwa. Tunggu, ini tuan-tuan broker Felda semua. Kita dapat untuk mendakwa mereka-mereka ini. Tetapi kalau BN yang memerintah, kita takkan dapat dakwa mereka-mereka ini semua. Dan mahkamah tidak boleh membicarakan kes mereka. Jadi, tuan-tuan sekalian, duit Felda yang banyak, berlaku kecerisan, berlaku penyelewengan, akan dapat kita teruskan. InsyaAllah, sekiranya kita mengembalikan. Ini bukan isu Melayu Cina, bukan. Ya, ini bukan isu kita nak main isu perkauman. Oh, Najib ni Melayu, ya. Kita selamatkan. Tak boleh macam itu. Saya sebagai orang politik, tuan-tuan, walaupun saya tak pernah masuk UMNO, tapi saya hormat Tun Razak. Semua orang kampung, orang Felda hormat Tun Razak. Kenapa? Tun Razak adalah seorang pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Buat Felda, buat Mara, buat Fekra, Petronas, UITM, UKM. Semuanya dibuat di zaman Tun Razak. Jadi, kita mahu pemimpin Melayu macam Tun Razak. Walaupun anak dia nama Najib. Walaupun anak Tun Razak, kita tak mahu. Kenapa? Kerana dia telah melakukan satu kesalahan yang besar. Kalau di Felda ni, orang curi motor, curi sawit, pun kita rasa macam mana akan jadahnya. Sawit kita yang kerja, kita yang kait, malam-malam dia pergi angkut dengan kereta dia, kita akan sumpah dia, ya. Ini kan pula orang nombor 1 yang dibuktikan oleh mahkamah yang melakukan penyelewengan terhadap wang negara. Ini isunya, tuan-tuan sekalian. Kita mahu mengangkat seorang pemimpin negara
orang Melayu Islam yang baik bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin dalam kabinet yang berbilang bangsa. Orang Melayu yang baik, Cina yang baik, India yang baik, Iban Kadazan yang baik, untuk kita mengembalikan Malaysia yang insya-Allah kita akan dapat untuk mengembalikan negara kita dan memberikan jaminan yang insya-Allah kepentingan rakyat akan dapat kita lakukan dengan penuh tanggungjawab. Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang itulah yang mungkin boleh saya kongsikan pada malam ini. Yang insya-Allah jangan takut untuk keluar mengundi. Pak Imam, Pak Haji, para ustaz kita beritahu dengan jiran-jiran. Jangan takutlah, ini bukan isu Melayu Cina, bukan. Tak ada kena-mengena pun. Nak main perkauman bukannya. Isu agama, apa dia? Apa dia yang rugi? Islam yang rugi? Tak ada. Hanya itu propaganda ataupun isu-isu yang sengaja dimainkan, diapi-apikan. Tetapi insya-Allah tuan-tuan sekalian, dan kita memberikan kemenangan kepada calon Amir Husairi ini, walaupun lamanya laman pokok, tetapi ingat, ia ialah parti yang diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang masih lagi mahu berjuang untuk menyelamatkan negara ini insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.